Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Ya teman, selamat datang kembali ke siri live video Munajat dalam tajuk soalan followers teman. Okey. So teman-teman, terima kasih kepada tuan-puan yang sudi menghantar soalan-soalan bagaimana untuk memberikan bacaan Al-Quran dengan lebih baik. So tuan-puan, insya-Allah sebaik mungkin kami bantu tuan-puan untuk memberikan bacaan yang betul untuk memberikan tuan-puan dapat baca Quran dengan lebih baik, insya-Allah. Okey. Tuan-tuan, tanpa kita buang masa. Soalannya adalah, kalau tuan-puan Masan, puan ni dia bagi soalan, Ustaz, apa fungsi tanda diamond dalam Quran? Tanda diamond. Diamond ni macam mana teman? Jom saya tunjukkan begini teman. Kalau tanda diamond ni, dia otak kita teman, otak kita kalau tanda diamond je kita teringat ni. Betul teman? Tanda diamond je kita teringat ni. Betul teman? Yang ni ada tanda tajam atas bawah ni. Dia segi empat tapi tajamnya ke atas. Boleh. So ni tanda diamond. So teman, tanda diamond dalam Quran ada dua teman. Ada berapa? Ada dua. Dalam Quran Resam Usmani ada dua tanda diamond. Tapi untuk hari ini, puan ini minta bantu terangkan cara bunyi bacaan bagi surah apa? Jom saya tengok pada buku ya teman. Pasal apa soalan yang ditanya tu dah memang ada pada buku. Jawapannya, okey. Iaitu bagi surah Hud ayat yang ke-11 muka surat 226. Jom. Sambil saya buka Quran nanti tuan-tuan tengok ayat di sebelah, iaitu muka surat 226. Surah Hud 226. Okey, teman-teman, kita tengok pada ayat yang ke Okey, jom. Pada ayat ke-41, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuan-tuan boleh tengok baris ke-7 kalau tuan-tuan buka Quran sekarang sambil tonton video kami. Tuan-tuan boleh buka Quran, sama ada buka Handset ataupun buka Quran Mashaf Quran yang sebenar. Dalam Quran Resam Usmani, pada baris yang muka surat 226, baris yang ke-7 daripada atas. 1, 2, 3 sampai yang ke-7, tuan-tuan akan jumpa Fiha bismillahi majreha. Tuan-tuan pasal tak ada tanda diamond? Ada tanda diamond kat situ, betul? Jom teman, kita tengok ayat sebelah. Bismillahi lepas tu ada tanda diamond, betul? Okay, sure sekarang tuan-tuan nak bunyikan apa? Okay, soalan puan tu, Ustaz nak bunyikan macam mana ni? Okay, pasal apa? Kenapa dia confused? Dia confused begini tuan-tuan. Dia tanya, dia PM masa tu, dia confused nak bunyikan ra ke ri ke ru. Dia tanya. Lepas tu tanya puan tu, kenapa nak menyuruh riru? Yelah, baris atas tak ada, baris bawah tak ada, baris depan pun tak ada teman. Kalau teman pasang, betul? Atas tak ada, depan tak ada, bawah pun tak ada. Yang ada alif kecil dan tiba-tiba ada diamond di bawah ra tu, nampak? Nampak teman? Okey, nampak. Okey. Sama tak teman yang saya tunjuk sebelah ni dengan pada Quran teman? Sama, betul? Cerita teman, ada setengah Quran dia tak panggil diamond, ada setengah Quran dia pakai bulat hitam. Tapi senang cerita bacaannya bunyi sama. Tanda tu hanya tanda diamond ke apa lain tu hanya membezakan tuan-tuan nak tunjukkan itu special saja. Tapi cara bunyi sama. Okey. Teman-teman, macam mana nak membunyikan yang bacaan betul? Okey. Istilahnya tuan-tuan, ulama tajwid memberikan nama bacaan ini adalah bacaan imalah. Bacaan apa tuan-tuan? Bacaan imalah. Kenapa bacaan imalah? Imalah ni apa maksudnya tuan-tuan? Imalah maksudnya mereng. Apa dia tuan-tuan? Mereng. Okey, mereng teman-tuan. Okey. Apa maksud mereng? Kalau kita orang Melayu ni teman, mereng ni sengit lah teman, sengit. Okey, apa maksud mereng? Jom kita nak mudahkan faham. Okey, teman-teman, sini saya buat satu graf bagi kita nampak lebih mudah nak fahamkan kenapa dipanggil imalah yang dikatakan mereng tu. Okey, teman, yang ini saya tuliskan. Okey, teman tengok pada graf saya lukiskan teman. Okey. Sekarang teman, kalaulah kita letak graf ni, baris atas ni baris bawah. Nampak teman? Baris atas, baris bawah. Teman, kalaulah ra berbaris atas. Teman nampak? Kalau ra berbaris atas, bunyinya ra. Nampak teman? Ra berbaris atas, bunyi ra. Kalau ra, ni teman nampak? Ra berbaris atas, bunyi ra. Betul? Kalau ra berbaris bawah, ra berbaris bawah, bunyi apa teman? Bunyinya ri. Betul teman? Ra berbaris atas bunyi ra, ra berbaris bawah bunyi ri. Betul teman? Okey. Vokal A baris atas, vokal baris atas ra akan menggunakan vokal O, baris bawah memang semua huruf akan jadi vokal I, ri. Cerita tuan-tuan, apa yang dimaksudkan sengit ataupun imalah? Mereng ni tuan-tuan. Okey, apa maksudnya? Tuan-tuan, dia ada tengah-tengah ni. Okey, dia bukan ra, dia bukan ri,
Tetapi tuan-tuan bunyinya re. Tuan-tuan, re tuan-tuan bukan re. Dia re, bukan re. Okey. Macam mana kita nak kenal pasti bunyi yang betul? Okey, dia begini tuan-tuan. Ni disebabkan kita orang Melayu tuan-tuan, nampak beza sikit lah. Senang sikit beza. Contoh tuan-tuan, saya bagi dua perkataan. Dua-dua sama depannya. Okey. Ni dua-dua sama depannya. Saya tambah satu lagi sambungan dia. Okey, jom teman. Sama-sama teman bunyikan yang atas. 1, 2, 3. Rehat. Lagi sikit teman. Rehat. Lagi sikit teman. Rehat. Cantik. Betul lah tu rehat. Tak ada orang panggil rehat. Tak ada. Okey. Teman bunyikan bawah ni. Reban. Lagi sikit ni. Reban. Lagi sikit teman. Reban. Tuan-tuan, atas rehat, bawah reban. Tuan-tuan, kita nak yang mana? Kita nak yang ni teman. Rehat. Reban tak nak. Re tak ada. Majreha tak ada. Jadi tuan-tuan, untuk perkataan ni special case. Kena baca majreha. Baca apa teman? Majreha. Teman-teman. Okey, so jom teman. Teman tengok ayat di sebelah ni. Iaitu pada surah Hud, ayat yang ke 41 pada muka 226. Kita akan baca. Bismillahi majreha wa mursaha. Saya ulang tuan-tuan. Tuan-tuan baca sama-sama. Dan tuan-tuan, ini antara ayat yang boleh kita baca sebagai doa ketika nak naik kenderaan. Nak bergerak je tuan-tuan boleh baca. Okay. Bismillahi majreha wa mursaha. Nampak tuan? Itu cara bunyi dia teman. Okay. Dan teman, kenapa jadi begitu? Dia cerita yang begini. Tuan-tuan, Bismillahi majreha wa mursaha. Tuan-tuan dalam surah Hud ni tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan, dia cerita tentang bagaimana Nabi Nuh. Kalau tuan-tuan tengok dia punya apa? Tuan-tuan tengok dia punya Allah SWT Muhammad. Tuan-tuan tengok dia punya terjemahan, dan lagi best tuan-tuan tengok tafsir, ada asbabun nuzul nanti tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat ni menceritakan bagaimana Nabi Nuh, yang kita bila sebut dia Nabi Nuh, kita akan teringat tentang bahtera yang besar, betul? Bahtera yang besar. Nabi Nuh, kenapa dia ada bahtera besar? Kerana ada banjir besar yang berlaku. Tuan-tuan, banjir paling besar di dunia berlaku adalah kita zaman Nabi Nuh, tuan-tuan. Satu dunia habis hilang, tuan-tuan. Sehingga kan tahap anak dia nak naik pokok paling tinggi di mana? Pokok tu atas gunung, ada atas gunung tu ada pokok, itu pun banjir sekali teman. Senang kata semua dimakan oleh banjir juga. Cerita teman, apa kaitan dengan ayat ni teman? Untuk meraihkan sejarah asbabun nuzul ayat ni, tuan pernah tak naik benda yang bergoyang? Naik buayan ke? Ataupun naik sampan ke? Ataupun naik apa tu? Tiba-tiba naik jambatan kayu yang bergoyang ke, kita akan sebut apa? Tuan-tuan, spontan secara normalnya manusia akan sebut betul tuan-tuan? Betul? Tak ada cakap tak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan meraihkan tu tuan-tuan, bukan orang Melayu je. Semua orang Arab, orang Inggeris tuan-tuan, kalau bergoyang itu fitrah manusia. Jadi tuan-tuan, kenapa bunyi majre? Kerana patutnya asalnya majroha. Majroha asalnya tuan-tuan pasal tak ada alif kecil. Alif kecil tu partner baris atas, betul? Tapi untuk meraihkan sejarahnya tuan-tuan, jadi majreha. Ketika itu sedang mengajak umat Nabi Nuh sedang mengajak umat-umatnya naik ke atas bahtera dia yang besar. Sambil itu sedang banjir, sedang bergoyang. Jadi diorang majre, sedang bergoyang walahal bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tempat belayar dan tempat berlabuh. Tiba-tiba tuan-tuan tak jadi majrah, jadi majre. Itu antara sejarahnya. Nanti tuan-tuan boleh cek pada asbab nuzul balik. Okay? So senang cerita, dipendekkan cerita untuk kita memudahkan bacaan kita. Untuk ni baca majreha. Tuan-tuan, dalam Quran banyak tak yang begini? Satu je yang baca majre. Patutnya majra atau majri lah kalau atas atau bawah. Tapi tuan-tuan ni majre satu-satu yang dalam Quran perlu kita baca begitu. Boleh? Itu saja tuan-tuan, moga bermanfaat. Jadi tuan-tuan boleh take note cara bacaannya, ataupun senang kata tuan-tuan boleh buka imam baca macam mana. Tuan-tuan akan dengar imam akan baca Bismillahi majreha wa mursaha. Boleh tuan-tuan? Itu saja. Moga ada manfaat untuk tuan-tuan semua. Sharekan video ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.